Seterusnya kita akan membawa tumpuan anda kepada generasi Z. Generasi Z. Ini Terence memang ada banyak pengalaman. Saya ada banyak pengalaman selama 12 tahun. Oh, sama je lah. Memanglah ngam-ngam umur anak dia lah. Okey, apa yang kita nak bicarakan mengenai generasi Z ini? Sebab mereka ni lebih cenderung ke arah teknologi digital. Tak sama macam generation. kita. Kalau dulu kita digital seni ni melukis guna apa krayon. Ya, dulu kita adalah sumber ibu bapa kita adalah sumber informasi kepada kita. Tapi sekarang dia macam tak percaya tahu kita cakap apa. Dia tanya Google. Dia tanya Google. Tak percaya. Mak bapa cakap. Nasib baik kat sini tak ada Siri. Kenapa awan biru? Kenapa langit biru? Kita bagilah jawapan. Tak percaya. Tak percaya. Check. Oh, susah juga. Itulah cabaran sebagai ibu bapa dalam generasi Z ni. Okey. Tapi apa pula cabaran je untuk kita memperkasakan lagi bakat seni digital ini di kalangan generasi Z? Itu yang akan kita bicarakan bersama dengan tetamu kita di studio, teknologis Asrul Hafiz Huliman Hamid Ahmad, Pensyarakanan Bidang Teknologi, Kandungan Kreatif, Pengajian Seni Digital dan Imajan, UiTM. Terima kasih. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar? Tapi kalau kita boleh lihat situasi, tak ada siapa pun generasi Z di sini. Tapi generasi Z ni sebenarnya umur dia bagaimana? Okey, untuk pengetahuan anda semua, generasi Z atau kita dipanggil juga Gen Z ini berusia lebih kurang pada tahun, mereka lahir daripada tahun 1997 sehingga 2012. Okey, ramai ahli analisis menyatakan bahawa Gen Z ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeza daripada generasi sebelum ini. Okey, saya ambil contoh artikel daripada Ryan Jenkins tahun 2017. Beliau menyatakan bahawa dalam artikel yang berjudul 4 Reasons Generation Z will be the most different generation. Dia menyatakan bahawa generation Z ini lebih diverse ataupun pelbagai. Okey, kalau kita lihat pada masa lalu, semua inovasi dunia direka memberi kesan kepada dunia fizikal kita. Sebagai contoh, inovasi kepada roda, mesin cetak, kereta dan sebagainya. Tetapi inovasi sekarang ni lebih kepada internet, Facebook, Grab, Netflix ataupun game itu sendiri. Saya ambil contoh game Pokemon Go. Okay, kalau you guys nak tahu ataupun kalau semua nak tahu, pada bulan pertama saja sebanyak 130 juta pengguna download aplikasi ini. Wow. Ini membuatkan generasi ini kemungkinan akan menggunakan augmented virtual reality pada masa akan datang. Kita main apa dulu? Super Mario. Ya, saya main Super Mario, betul. Okay. Tapi sekarang macam anak saya pun dah tak main Pokemon Go, dia main Roblox. Faham. Jadi ia adalah macam benda yang kita tak pernah jangka akan jadi. Bila kita cuba main dengan dia, kita pun pening. Faham. Benda tu memang luar daripada skop gaming kita lah. Betul. Yelah, kalau dulu kita guna lain joystick kita kan. Jadi mungkin minda kreatif mereka pun berbeza. Betul. Jadi apakah sebenarnya yang mereka suka? Apa yang mereka minat dari segi visual, dari segi kreativiti? So, kalau kita cakap berkenaan dengan ciri-ciri generasi Z sekarang ni, basically generasi Z ni dia lebih mudah ataupun cepat belajar. Ini disebabkan kerana banyak sumber ataupun info yang ada di depan mata mereka. Sebagai contoh, mereka boleh Google internet dan sebagainya dan mereka dapat info tersebutlah. Okay, yang kedua adalah mereka mahir dalam bidang teknologi sendiri. Kalau kita ikutkan generasi ini, basically dia lahir semasa teknologi berkembang. Oleh itu mereka mungkin boleh menggunakan software-software yang ada ataupun aplikasi yang ada untuk membuat apa-apa perkara untuk menjelahkan mereka punya kreativiti dalam bidang seni digital itu sendiri. Dan ketiga adalah berkomunikasi di dunia maya itu sendiri. Okey, kalau kita nak tahu, generasi ini merupakan generasi yang mempunyai media sosial, which is yang paling ramai sekali. Okey, 60.9% generasi Z sekarang ni adalah suka berinteraksi secara maya. Okey, kalau kita lihat pengguna Malaysia sekarang ni kebanyakan menggunakan internet, betul tak? Okey, jadinya basically internet kita gunakan dalam pelbagai perkara. Kalau kita nak tahu, 33.03 juta ataupun 96.8% adalah pengguna internet di Malaysia. Okay, kalau kita pergi kepada media sosial pula, pengguna memperuntukkan selama 2 jam 47 minit ataupun
3 jam untuk menggunakan sosial media dalam satu hari. Ini membuatkan internet sangat relevan ataupun seni digital sangat relevan pada masa sekarang lah. Kalau kita melihat negara seperti China yang cuba menghadkan penggunaan internet untuk orang muda 2 jam sehari untuk mereka yang berusia 16 tahun dan ke atas, dan yang ke bawah tu terus dia tak bagi. Jadi mereka cuba menghadkan pendedahan dunia digital kepada anak-anak muda. Namun kita di Malaysia tidak ada undang-undang seperti itu. Alhamdulillah, kita boleh memberikan peluang kepada anak kita untuk terus berkarya di dunia maya. Ya, apakah had-had yang perlu kita letakkan sebagai ibu bapa dalam pada bukan menghalang tapi cuba untuk memberikan mereka keseimbangan? So basically berkenaan dengan had-had ni, kalau kita ikut berkenaan dengan had berkenaan dengan perkara ini, basically kalau kita lihat sekarang ni, kita kalau boleh sepatutnya kita memberi exposure kepada orang zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab seni digital ataupun mereka ini banyak kegunaan mereka. Okey, sebagai contoh berkenaan dengan untuk memperkasakan bakat seni digital ini, paling penting sekali adalah pendidikan mencerdaskan seni kreatif sendiri. Sebagai contoh di Malaysia, di Malaysia ataupun kita mempunyai universiti ataupun college yang mempunyai program yang bersifatkan seni digital. Daripada perkara-perkara ini mereka boleh memperkasakan lagi skill ataupun kreativiti mereka dari segi sudut seni digital itu sendirilah. Dalam masa yang sama juga, mereka boleh memberikan latihan ataupun membuat karya-karya akhir mereka untuk memperkembangkan atau mempercantikkan mereka punya kreativiti ataupun seni kreatif mereka lah. Jangan halang kita cuma hala tujukan ke tempat yang lebih betul. Saya setuju dengan apa Terence katakan tadi itu. Hala tuju, sebab apa yang paling penting sekarang ialah bagaimana sebenarnya mereka ni nak survive di luar sana. Keboleh pasaran graduan dalam seni digital ini, itu yang perlu kita fikirkan. Sebab apa, kita nak tengok adakah banyak sebenarnya peluang dan juga ruang untuk mereka di luar sana? Sangat-sangat banyak. Sebagai contoh pelajar-pelajar animasi ataupun pelajar-pelajar kita sendiri ada ataupun ada akaun YouTube sendiri ataupun akaun TikTok atau ada akaun TikTok sendiri. Mereka punya subscribers lebih kurang dalam 2 juta, 1 juta subscriber. Ini membuatkan mereka boleh menunjukkan mereka punya kreativiti ataupun skill ataupun konten digital mereka kepada bukan sahaja Malaysia tetapi di peringkat global. Ini satu, seterusnya untuk anak-anak muda yang sedang menonton siaran ini, yang berminat untuk mendapatkan pendidikan dan asas dalam penggunaan sistem-sistem digital, bahasa digital dan sebagainya, ke mana hala tuju mereka? Di mana perlu mereka mendaftar untuk mendapatkan pendidikan lanjut? So basically, macam saya katakan tadi, kita ada college ataupun universiti yang menawarkan program-program yang mencerdaskan seni digital ini sendirilah. Kursus apa? Nama kursus? So, kita ada kursus Creative Content Technology yang merangkumi program animasi, game design dan juga motion design lah. So di college pun ada banyak juga program yang menawarkan seni digital itu sendirilah. Kalau kita bercakap mengenai seni digital itu, banyak sebenarnya cabang-cabang dia. Ya, betul. Jadi memang kita kena ketahuilah satu persatu, sebab dia bukan ada satu skop saja. Kita risau sekarang ni anak-anak muda ni dia nampak satu arah tuju sahaja. Sebab itulah perlunya ada pendidikan yang lebih formal, supaya pendidikan formal ini yang akan membawa mereka kepada hala tuju yang lebih baik. Mungkin ada sedikit harapan daripada Tuan. Okey, harapan saya basically saya harapkan generasi Z sekarang ni gunakanlah opportunity which is software yang ada ataupun perkara yang ada sekarang ni ke benda yang lebih baiklah untuk mentengahkan dia punya karya ataupun kreativiti seni digital ini ke peringkat yang lebih global lah. Okey. Gen Z, the smartest generation. Ya, dan juga yang paling mencabar sekali. Kita tengok sajalah. Tengoklah contoh bapa di sebelah ini. Kenapa kau tengok sini? Ini gugur sebab itulah, mungkin stres kan. Apa pun, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada teknologis Asrul Hafiz Huliman Hamid Ahmad, pensyarah kanan bidang teknologi kandungan kreatif pengajar seni digital dan Imejan UiTM. Terima kasih. Baik, kita akan berehat seketika, Fika.